A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini dapat lagi saya bersiaran untuk buat video ni. Sepatutnya saya sambunglah lepas yang tu, the next day tu, tapi tak sempat lah, banyak pula urusan. Hari ni ada kelapangan. Alhamdulillah cuaca pun cantik hari ni. Saya tengok pun okey lah. Bolehlah saya sambung balik cerita tu lah. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat malam semua kawan-kawan yang mendengar. Selamat malam, ataupun siapa yang mendengar siang ke, selamat siang. Dan didoakan agar semuanya dirahmati Allah, dilindungi Allah, diberikan kesihatan yang baik, dan dijauhi segala malapetaka. Itu je yang saya mohonkan, agar semuanya dilindungi. Tapi hari ni kita sedih sikit lah, sebab angka COVID yang dijangkiti di negara kita meningkat. Dan minggu ni dah mendadak, hari ni pun dah 13,000. Dan apa yang kita tengok sekarang, kesian kan, hospital penuh sosak, wad-wad pun dah tak cukup katil. Tapi apa daya usaha kita nak membantu. Sebab PKPP, PKPG ke apa ke, semua tak tahulah, macam-macam ada kan. Dengan darurat lagi, tapi darurat tu tak apalah. Darurat tu sebenarnya darurat untuk orang politik je. Untuk kita ni tak terkesan pun darurat tu, tak ada kena-mena dengan kita. Darurat tu untuk politik. Jadi kita sesamalah kita doa kepada Allah SWT agar mereka-mereka yang terkesan, yang terjangkit dengan COVID-19 ni diberi kekuatan. Seperti yang saya selalu pesan, jangan lupa bancuh air suam, taruhkan 5 kasturi 3 biji, campur garam sikit, minum. Kalau kita dah keluar kedai tu, jangan lupa face mask pakai. Tu boleh tutup muka tu lah. Tutup muka kita pakai. Lepas beli barang tu, pakai sanitizer. Jaga penjarakan sosial. Agak-agak kalau kedai tu ramai orang, jangan masuk. Jangan berkumpul ramai-ramai. Kalau boleh, at this point of time, janganlah bagi ada tetamu datang ke rumah. Kalau nak datang pun setakat buat luar pagar je lah, tak payah ajak rumah, bahaya. Sebab kita kena mencurigai semua orang. Sebab apa, kes sekarang ni dah sporadik, sebab tak dapat dikesan punca dia. Siapa kita tahu, semua ada. Kalau tidak, takkan macam tu banyak kan. Sampai 13,000 hari ni. Jadi kita jagalah, penting-penting yang jaga keluarga kita ni. Tambah-tambah lagi ni nak raya. Tak payahlah, rayalah kat rumah. Kalau ada kelonggaran besok untuk ke masjid, pergilah. Kalau tak ada kelonggaran masjid tu, tak apalah, sebab sembahyang pun sunat je kan. Menjaga, memelihara benda-benda dari kemudaratan tu lebih baik. Kalau dah kena susah, kita tengoklah sekarang ni. Kena yang tak bergejala, banyak dah kes. Tiba-tiba kena je, tiba-tiba kena, dah meninggal. Tak sempat pergi hospital, meninggal. PID, broad in something kan
Dibawa, ada meninggal kat rumah, ada meninggal dalam van, kan, van ambulans masuk hospital. Tambah pula sekarang ni katil pun dah tak cukup, especially on the emergency, penuh dengan COVID. Jadi jagalah diri baik-baik, jagalah anak-anak, kurang-kurangkanlah keluar. Itu yang penting, kita jaga diri kita. Ini kita nak sambung lagi cerita yang minggu lepas. Sebab pasal kisah-kisah ada apa, ustaz-ustaz tu yang apa, mempertikaikan ustaz yang lain, kan. Macam-macam lah jadi sekarang ni. Kita tengok kat Malaysia ni macam-macam ada. Macam-macam grup ada. Ada grup yang cakap Nabi Muhammad tu Tuhan lah. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak terucap dah, tak terfikir. Sampai begitu sekali. Dia cakap Nabi Muhammad tak ada kemaluan, Allahu Akbar. Kita nak sebut pun malu. Kenapa ada orang ni masih nak sebut benda-benda tu? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Itulah saya cakap. Sebab hadis tu terlampau banyak. Tak tahu mana yang benar, yang tak benar. Yang masak, yang separa masak, banyak. Jadi pening. So, kesian. Yang dipertikaikan sekarang ni, yang dapat, yang you just imagine lah, kalau benda tu tak betul, what you say is, kau dah jatuh fitnah. Kalau apa yang kau dakwa tu adalah dari Rasul, kalau benda tu bukan dari Rasul, apa jadi dia dah jatuh fitnah? Jadi tu cakap, nak main hadis boleh, tapi kita nak tengok betul-betul kesahihan dia. Jangan main sebut saja. Ni kita bercerita-cerita macam tu, macam ni. Kalau benda tu tak benar, jatuh fitnah. Yang kau fitnah tu adalah Rasul. Yang bersalawat kau atas dia. Kau bersalawat kepada dia. Tiba-tiba kau cerita tu, macam mana? Apa nak jawab? Kita tergolong orang-orang yang memfitnah. Nak ke? Jadi yang paling penting, ikutlah Al-Quran, ikutlah Sunnah. Peganglah ini. Rasul pun dah janji. Sebelum dia wafat tu, dia cakap, wahai umatku, ikutlah Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dia cakap. Itu yang penting. Sebab apa? Tata cara hidup masyarakat semua ada di dalam tu, di dalam Al-Quran tu. Apa yang nak cari lagi? Apa yang tak cukup? Apa yang tak lengkap? Halal haram semua ada dalam tu. Apa yang boleh, apa yang tak boleh, semua dalam tu. Apa yang masalah dia? Sampai menjadi pertikaian dari dulu sampai hari ini. Tak selesai-selesai. Sebab apa? Masalah dia terlampau ramai cendekiawan. Sampai ramai orang hebat. Sebab kita pun perlu ingat, di dalam kalangan sahabat-sahabat, kawan-kawan yang duduk dengan Rasul tu dulu, bukan semua orang suka Rasul. Ada juga musuh dia. Musuh-musuh ni yang kita tidak tahu. Mungkin musuh ni akan tulis benda mutabridkan apa yang Rasul cakap. Kita pun tidak tahu. Banyak. Kita tidak tahu. Jadi sampai generasi sekarang ni dah 1400 tahun lebih dah. Mana satu benar, mana tak benar. Ada banyak. Jadi dalam tu kena hati-hati dah. Kena berhati-hati. So untuk play safe, supaya kita tidak divert ke tempat lain, tidak terarah ke tempat lain, ikutlah Al-Quran dan Sunnah. Itu yang penting. Selamatlah. Banyaklah ingat Allah. Surah pun dia janji, dirikanlah solat. Solat itu untuk mengingati aku, dia cakap. Bukan untuk siapa, untuk ingat dia. Jadi saya pun nak beritahu. Sekarang cuba kita tanya diri kita bila kita solat tu. Apa ayat baca, ayat lazim yang kita baca, kan? Tapi ayat-ayat lazim yang kita baca tu, kita kena fikirlah mana ayat yang sesuai, ayat yang tak sesuai.
Kalau bila kita solat, okey, seolah-olah kita menghadap Tuhan. Kita menghadap dia. Ha, nak ingat dia. Tapi cuba bayangkan, you baca surah Al-Kafirun. Sesuai tak sesuai? Ini kau menghadap Tuhan kau, kau menghambakan diri kau, merendahkan sayap kau, merendahkan kepala kau. Kau cakap dia, kau baca surah Ayyuhal Kafirun. Kena tak kena surah tu? Kau nak cakap apa? Itu surah dia beri peringatan. Ayat orang kafir, takkan you dah baca tu? Ayat orang kafir, you nak baca pada siapa? Lepas tu kau jumpa Tuhan kau. Kau menghadap dia. Jadi ini kita perlu fikir. Kita perlu memikirkan apa ayat yang sesuai. Itu yang penting. Solat kita nak mengingat dia. Ini alim ulama tak cerita lagi ni. Sebab apa kalau kita baca tahiyat tu, dia cakap itu adalah dari para sahabat. Rasul juga ikut dirikanlah solat seperti mana aku mendirikan solat. Itu kita buat. Apa yang dia buat, kita buat. Bacaan tu ada tak? Cuba you fikir dengan akal yang waras. Adakah Rasul akan membaca surah tahiyat tu? Sesungguhnya ada dia punya apa tu? Memuji dia. Cuba you cari maksud ayat tahiyat tu. You relate. Adakah Nabi Muhammad akan bercakap macam tu? Akan membaca ayat tu menghadap Allah. Bersalawat dia daripada siapa? Ni kita dengan Tuhan. Jadi fikirlah. Tuhan bagi kita akal. So kita fikir. Jadi banyak tu cakap yang penting sekali solat. Tentukan solat tu. Dalam solat tu kita nak muji Tuhan. Kita mengingati dia. Tetapi dalam solat yang sama kita menghadap dia, kita ingat orang lain. Kita sebut Nabi Muhammad, kita sebut nama Ibrahim. Benar atau tidak? Sesungguhnya solat itu untuk aku, untuk mengingati aku. Saya tak rasa Rasul akan baca tu. Dia manusia, Nabi yang mengikut perintah. Dia tidak membanggakan diri. Dia tidak membanggakan keluarga dia. Dia pun tak minta tu semua. Dia tak nak orang agungkan dia. Dia sendiri mengagungkan Allah SWT. Jangan mengagungkan dia, jangan melebihkan dia. Dia cakap. Tetapi kita kena ingat sekali, dalam solat sekarang ni, dalam kita menghadap Tuhan, kita sebut dia. Adakah Rasul akan buat benda yang sama? Adakah Rasul akan baca tu? Yang memuji dia. You fikir sendiri, you tengok terjemahan tahiyat tu, you bayangkan, adakah Rasul akan cakap macam tu? Sebab dia tu solat tu untuk mengingati Tuhan dia. Ada tak dia nak apakan kepada Ibrahim semua? Fikir sendiri. Jadi ini, itu cakap tadi, yang penting sekali solat itu. Betulkanlah solat. Tapi kalau orang nak ikut nama, tak kisah, tak ada masalah. Sebab apa? Masing-masing bertanggungjawab di atas perbuatan masing-masing. Kita bertanggungjawab di atas perbuatan kita, bukan orang lain. Tidak ada orang lain yang akan galas dosa kita, kesalahan kita. Tak, kita yang bertanggungjawab. Dia dah cakap, adakah nenek moyang kamu tu diberi petunjuk? Kita ikut apa nenek moyang kita yang waktu tu, kita ikut je. Tapi adakah mereka tu diberi petunjuk? Kita tanya diri kita. So kita kena tanya diri kita, kena fikir sendiri, carilah jawapan. Kalau cerita geng-geng marifat ni kan dia macam-macam. Biarlah dia fikir macam tu.
Sebab Al-Quran tu terang dan nyata. Terang dan nyata. Itu sebablah kalau kita ikut Al-Quran, kita ikut sunnah, banyak kita nampak. Terus terang saya cakap. Tapi beramal lah. Beramal. InsyaAllah. Tapi bila kita beramal tu, janganlah kita mengharapkan ganjaran. Kita buat tu kena ikhlas. Ikhlaskan diri kita tu. Sebab kita kena titipkan dalam hati kita, kita ni hamba. Kebergantungan hidup kita ajalah pada Allah SWT dan bukan pada sesiapa. Kebergantungan hidup kita pada dia. At any time. Dia boleh mengayakan kita, dia boleh memiskinkan kita, dia boleh mematikan kita, semuanya dia. Jadi kita kena fikir di mana kita nak meletakkan Allah SWT tu punya kat mana. Mana kita dahulukan. Itu yang penting. Dia tak minta banyak pun pada kita. Dia tak minta banyak pun. Ambil dia sebagai Tuhan. Lepas tu dirikan solat. Tu buatlah. Ada zakat ke, apa ke, buat baik ke. Apa yang dia suruh dalam Quran. It's very simple to be a human being. Islam ni. Tak ada susahnya. Tak ada susahnya. Jadi itulah sebab kita sebagai khalifah dalam rumah yang isteri kita, anak-anak kita, kita ajarlah. Kita ajar apa yang sepatutnya. Tu kita tengok dah berapa puluh tahun dah. Puluh tahun dah kita tengok kat Mekah tu. Tiap bulan puasa adalah musim haji, mungkin tak musim haji, beribu orang pergi Mekah. Jumaat saya ceritalah penuh. Semua berdoa, minta doa. Nombor satu kita doakan bumi Palestin. Terjawab ke? Terjawab tak? Tak. Kenapa tak sampai doa tu? Mesti ada salah. Salah apa? Apa yang Tuhan pertimbangkan antara manusia dan dia adalah solat. Bacaan. Apa baca tu betul tak betul. Bukan sebutan tu. Ayat-ayat yang kita baca tu. Betul tak betul. Sebab tu solat tu untuk dia. Bukan untuk siapa. Macam masjid lah. Sesungguhnya masjid tu adalah rumahku. Rumah Allah. Janganlah kamu menyebut selain daripada aku di rumahku. Ini kita pergi masjid, pergi rumah dia, kita bercerita hal orang. Itu kadang-kadang saya marah. Dalam ketubah Jumaat, kau cerita yang bukan cerita dia. Cerita mengapa? Kau nak cerita hal dia. Nak membesarkan dia, memuji dia. Dia dah cakap dah. Jadi itu yang kita perlu tahulah. Kalau kita nak selamat lah. Nak selamat. Saya senang saja. Saya dah melalui macam-macam. Alhamdulillah. Dah melalui macam-macam. Sebelum tahun berapa dulu, saya tahun 98 tu, saya dah start. Boleh kira dah berapa ramai. Masa tu tak ramai lah pendakwah. Pendakwah tak ramai. Saya tak panggil diri saya pendakwah. Saya kategorikan saya menyampaikan kata Tuhan je. Itu kerja saya. Sebab masa tu lebay banyak. Yang berdakwah banyak-banyak tu masa tu lebay lah, lebay pas lah. Lepas tu sama ulama kerajaan. Adalah ceramah-ceramah dia kan. Ceramah-ceramah dia orang ni kebanyakannya semua di kalangan orang Melayu saja. Kalau pasukan dengan orang politik dia lah. Dia gunakan agama ni. Jadi tak apalah, tu hal dia lah. Apa yang dia buat tu tak apa maksudnya apa. Yang penting kita. Itu yang saya buat.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat saya Simon 3 beranak. Lepas tu Aunty Lily single. Lepas tu Amin. Peter Carlos Amin masa tu 3 beranak. Anak dia seorang masa tu Ashley. Ada 4. Ashley sama Adam. So Amin 2, 4. Lepas tu saya dapat Joshua. Lepas tu saya dapat Don Frazier. Don Frazier. Lepas tu siapa lagi? Dapat Ronnie. Dapat Ronnie. Lepas tu dapat Kim. Itu kat Malaysia lah. Kat Malaysia. Dekat kat luar negeri tu adalah masa saya pergi Rusia tu. Lepas tu saya pergi Kazakhstan. Tu dapat lah 2-3 orang. 4 orang kot. Alhamdulillah. Jadi mission saya tercapai. Saya buat. Tu je. Tetapi dengan saya itulah kebesaran Tuhan tu lah. Kebesaran Tuhan tu meyakinkan dia orang. Saya semua menyampaikan. Saya ni jadi asbab. Jadi asbab. Jadi asbab saja. Kena macam mana. Yang tak dapat. Nanti, yang lepas tu saya dapat. Siapa lagi? Yang kita dapat. Yang saya dapatnya. Yang melalui miracle. Nini. Fuad. Siapa lagi? Nini, Fuad. Ken Pedler sama Linda. Wife dia Linda. Mereka ni dapat melihat miracles, tetapi miracles tu tidak menyentuh hati dia. Tidak menyentuh hati dia. Of course lah, macam Zainal punya Simon punya adik. Zainal tu memang Islam lah, tapi adik dia seorang lagi Kishu tu tak sempat. Tetapi dia tahulah, dia dapat. Dia tak dapat lah. Sebab saya tak dapat duduk berdepan dengan dia kan. Sebab dia once while datang, jadi tak dapat lah nak sembang banyak. Tu selain tu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu saya cakap, yang pokok pangkalnya di kita, hati kan. Tapi kita buat tu, kita juga jangan mengharap apa-apa. Sebab ni semua dari Allah. Semua dari Tuhan. Gantunglah diri anda pada Tuhan. Dengan Tuhan anda, InsyaAllah akan dipermudahkan. Tu je cerita. So ingatlah, ingat Tuhan banyak. Bertasbih lah pagi dan petang, ketika kamu berdiri, ketika kamu baring. Ingat dia. Tak kisahlah. Itu dia minta. Ingat dia macam mana kita ingat dia. Apa yang kita lihat ni semua kebesaran dia. Kita ingatkan dia. Allahu Akbar. Ini semua kebesaran dia. Di mana jatuhnya pandangan kamu, di situlah kebesaran Allah. Itu kebesaran dia. Kalau grup-grup apa ni juga, di mana jatuhnya pandangan kamu, di situ wajah aku. Itu dia orang lah. Itu dia punya pandangan. Tapi saya tak ada. Di mana jatuhnya pandangan kamu, di situlah kebesaranku. Apa kita tengok semua kebesaran Allah? Macam mana Nabi Musa tengok gunung tu hancur kan? Kebesaran Tuhan pengsan. Tu je. Jadi kita tengok apa yang ada keliling kita ni, semua kebesaran Allah. Sedang nyamuk tu pun dia macam ni. Kita tengok nyamuk halus tu pun disebut juga. Semut. Apa yang tak disebut, semua disebut. Itu semua kebesaran dia. Dia apa lagi? Kalau itu kita tak dapat nak serapkan diri kita, macam mana? Yalah, orang cakap ada orang kaya. Memang Tuhan jadikan manusia ni bermacam-macam. Ada yang kaya, ada miskin, ada lelaki, ada perempuan. Semua ada. Yang cacat ada, yang tak cacat ada, yang ada buta ada, yang pekak ada, semua ada. Ini semua untuk kita lihat kebesaran Tuhan. Sebab dia tu adil. Dia sungguh adil. Jadi tak apalah,
cerita-cerita macam tu, fikirlah. Dan mana yang belajar tu, tanyalah kat ustaz-ustaz rendah. Tanyalah kat yang mana cerdik pandai. Kita ni tak pandai sebab kita ni tak pergi Mekah, kita ni tak belajar kat Mekah, tak belajar kat dekat Al-Aqsa. Jadi sekarang ni kita tengok banyak scholars kita banyak dari US. Hebat-hebat ni semua. Dia kata hebat lah, dari US lah, dari England lah, Oxford lah. Dia belajar satu hal, beramal satu hal. Banyak orang belajar hebat-hebat tapi tidak beramal. Itu cerita dia. Beramal tu lebih penting. Belajar memang kita belajar, kita biasa-biasa, tapi apa yang kita amalkan dalam kehidupan kita seharian? Apa amal dia? Amal dia hati, tundukkan hati. Itu je cerita. Macam Aunty Lily, you just imagine, I tak pernah jumpa Aunty Lily tu. Aunty Lily tu Simon punya mak saudara. I tak kenal dia. Masa I borak-borak dengan Simon, dia call Simon. So I tanya Simon, siapa Simon? Dia cakap, this is my auntie. Auntie tu isteri dia punya mak saudara. Tu. Terus saya cakap dia, Simon, you ask your auntie, she is having a mole at her breast. Ada tanda lah dekat kat breast dia. Simon takut nak tanya teman dia, how come you know? I know lah. I know. I can feel, I can see. Padahal saya tak nampak dia, tapi saya tahu benda tu dari situ. So saya cakap, you ask your auntie. Sure is that? Sure je kat dia. So dia tanya. Dia tanya auntie dia. Auntie dia cakap, oh, how come this man knows there is a mole at my breast? Dia tak kahwin. Dia single. Dia seorang, dia tak kahwin. Yang tahu tanda-tanda dalam tubuh badan dia adalah ibu bapa dia saja. Orang dia tersorok kat dada, siapa tahu? Sebab dia pakai sarung kan, dia pakai bra. Mana orang lain tahu? Tak pernah jumpa dia. Dia tiba je yang itu. Apa dia cakap? Dia ambil first step. I want to see this man, dia cakap. I want to see this man. Itu sebab dia datang Langkawi, dia datang jumpa saya. Dia datang jumpa saya, alhamdulillah, akhirnya dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Nama dia Mariam. Just imagine. Macam Simon sama juga. Joshua tu super juga. Dia duduk dia sama siapa? Ramli ke nama kawan dia tu. Joshua tu. Dia kawan Amin. Datang Langkawi. Yalah, dia dapat bisnes, dia pergi holiday Langkawi. Duduk jumpa dengan Amin. So, bila kawan itu balik KL, dia tinggal kat Langkawi. Dia nak stay, extend holiday. Okay lah. Jumpa dengan dia. So, because I selalu dengan Amin, I jumpa dia. So, borak punya borak. So, dia mengadu. Dia cakap, abang, dia cakap, kenapa I rasa tak tenang, abang? I tak tenang? Pasal apa? Saya tak tahulah. Jiwa saya tak tenang. Duit ada, semua ada. Tapi saya tak pernah tenteram. Tak tenang langsung. Ya ke saya? Ya bang, dia cakap. Terus saya cakap, what is in your pocket? In your wallet? Saya cakap, wah. Dia pun pening. Why? What is in your wallet? Dia. Dia pun buka. Dia buka wallet dia. Lepas tu dia cakap, abang, this is my grandfather ashes. Atuk dia dah meninggal, dah dibakar. Abu dia tu dimasuk dalam dalam kain putih tu. Dia balut disimpan dalam poket ni. That is the reason why kau tak tenteram. You feel uneasy. Macam-macam kau rasa. You depressed lah itu.
Benda yang sepatutnya kau tanam, kau bawa masuk dalam poket. Memang dia meracau lah. Orang nak tenang. Cakap dia, orang mati, manusia yang mati mesti dikebumikan. From ashes to ashes. Dari tanah ke tanah. Ini dia dah mati, kau tak tanamkan. Kau bawa kat poket, kau kuliling. Memanglah. Oh, tu tanya. Macam mana abang tahu? Cakap dia, tak perlu nak explain lah macam mana. I tahulah benda. Tu cakap tadi, it's very hard for me to explain how I know. Kan kita cakap, kan kita nampak benda tu ada kat belakang dia, yang selalu ikut dia. Kita malah nak tanya. Kita cakap kat orang tak tanya. Mana boleh nampak? Daruh. Dia cakap, macam mana kita nampak? Dia siapa yang ikut? Jadi kalau benda tu, benda yang tak elok, nampak. Saya nampak. Tu cerita dia. Tu saya tanya, what is in your pocket? In your wallet? Dia cakap, ini abu mayat datuk aku. Macam mana saya tahu ada benda yang tak elok dalam poket dia? Tu saya cakap, kan kita cakap kat orang, saya nampak tu, nampak ni. Orang cakap, alah itu cerita dia. Dia nak cakap macam mana? Tu sebab malas nak cerita kat orang. Sebab orang tak tahu cerita. Orang tak tahu cerita. Lepas tu adalah satu masa tu I tengok video Syabuddin tu. Samalah. Dia cakap kalau sakit-sakit ni ahli perubatan Islam ni lah, apalah bomoh lah. Jangan percaya, dia cakap. Kalau penyakit, dia cakap pergi jumpa doktor. Betul. Tu yang kadang-kadang orang tak tahu ni, semua dia nak gaba. Dia nak gaba semua. Tuhan jadikan manusia ni bermacam-macam, berbagai-bagai, bertingkat-tingkat, bermakam-makam. Bermacam-macam kelebihan. Kita tak tahu kelebihan orang. Jangan kebetikaikan kelebihan orang. Mungkin orang tu dia jumpa orang tu, yang orang cakap dia tu dukun. Mungkin dia bukan dukun. Mungkin sebab amalan dia. Mungkin makam dia. Mungkin dia orang yang Tuhan beri kelebihan. Ini kita kena akui. Bukan manusia tu semua sama. Sama segi Tuhan kita ni adalah hamba Allah. Tapi makam kenapa lebih berlain-lain? Ada Tuhan mau beri orang petunjuk, ada orang tak beri petunjuk. Ada orang dipilih, ada orang tidak pilih. Jadi kita kena faham. Jadi kita janganlah condemn orang tak boleh jumpa bomoh. Bukan semua bomoh tu pembohong. Ialah kita tahu ada kalangan bomoh ni pun ambil kesempatan. Ada. Nama pun dah manusia, kan? Tak bolehlah kita pukul rata semua. Nah, kalau sakit di sini, doktor, I pun melalui lah. Ada satu pakcik tu, bapak mentua pedabu, pak mentua abu, datang sini. Dah pergi hospital, ada duduk ICU. Doktor tak tahu sakit apa. Doktor pun tak boleh cari. Sampai doktor nak tebuk, dia punya nak beri operasi. Doktor charge sakit jantung. Kalau sakit jantung, sakitlah ke jantung. Ini picit ibu kaki, tertengah dada tu sakit. Picit tangan dada sakit. You picit mana pun, kat situ dia, bukan kat dada. Kat ulu hati tu. Situ yang sakit. Doktor cakap, ini nak kena operation. Dia cakap, kalau naik tangga mengah tak? Dia cakap tak mengah. Tak ada simptom sakit. Tapi dia sakit. Masuk ICU. Sudah datang sini 3 hari. 1 hari dia pulang datang sini. The next day tu saya pergi rumah abang ipar abu. Sebab dia duduk situ. 2 hari saya ulang dia. Alhamdulillah, elok. Tak ada operate pun. Doktor dia, doktor Abu lah. Doktor tu lah, Tan Sri.
Nak beri tebuknya leher, nak dia buka orang tu punya jantung. Bukan semua penyakit kamu boleh pergi hospital. Bukan semua penyakit. Kita kena tahu ni. Banyak je dia tengok hospital tu bila dah tu cakap kau pergilah ubat kampung. Banyak doktor cakap macam tu. Ni kita tak jumpa sakit ni. Pergilah ubat kampung. Kenapa dia cakap macam tu? Cari alternatif. Yang ini yang kena kita akui. Kita jangan pukul rata. Kita cakap tadi kalau bukan bidang kita, jangan kita main sebut saja. Jangan. Kalau kita tak tahu. Banyak ustaz-ustaz tu. Yalah budak-budak tu ramai sekarang ni. Tapi yang saya tak sesuai, tak seronok adalah ada masukkan jin tu masuk dalam orang. So jin tu cakap, itu saya tak suka lah, tak sesuai lah. That is not the right thing. Kalau kau boleh interaksi dengan benda tu, jin tu, kau cakap lah. Cakap dengan jin tu. Tu je. Ini sampai kau nak yakin ke orang, ambil orang masuk dalam benda tu, masuk dalam orang tu, orang bercakap. Nampak? Dia cakap. Itu seolah kau dengar cakap jin. Bila kau dengar cakap jin, jin suka lah. Tu cerita dia. Ada kaedah-kaedah dia. Kau dah nampak tu, okey. Tak payah. Ini nak yakinkan orang kan, masuklah jin. Jin pun cakap, aku tanam barang ke sana, orang tu tanam sini. Kau sudah bila situ kau bergaduh sama kau. Kau sudah besok mungkin adik-beradik bergaduh. Sebab apa dengar cakap jin. So beringatlah. Jadi saya nak cakap kepada YouTuber tu, ingatlah. Jangan pukul rata je. Kalau kau tak pernah melalui, janganlah. Jangan kata-kata macam tu, tak baik. Saya ni dah melalui banyak. Dari tahun 98 kot saya dah lalui. Tahun 98. Yang tak terfikir di otak saya dia, macam ni pun ada ke? Macam ni pun ada ke? Macam tu sekali. Janganlah, kita cukup-cukuplah. Sekarang ni masa kita berserah diri kepada Tuhan. Beramallah ilmu yang korang ada. Masa tak lama. Tu cerita dia. Masa tak lama. You just imagine. Mungkin ada lagi orang tahu apa nak jadi, apa nak jadi. Mungkin ada. Sebab berita-berita gaib ni, dia akan pergi kepada, akan sampai. You just imagine. Saya bukan nak mengulang cerita, tidak. You just imagine. Macam saya masa rumah lama saya dulu, turun 40 orang tiba. Tu saya cakap, saya nampak, saya cerita kat orang. Saya tak nak cerita kat orang. Tu sebab saya beritahu dia. Nampak? Saya beritahu dia. Tadi ada 40 orang turun. Datang. Dia beri salam saya jawab salam. Saya tanya nak pergi mana? Dia cakap nak pergi Indonesia. Buat apa? Nak bawa balik, dia cakap. Saya tahulah. Bila dia cakap nak bawa balik tu, saya tahu. Saya cakap kat bini dia. Saya cakap kat isteri saya. Wah, ni ada orang nak meninggal ni. Dia datang lah pergi kat Indonesia. 2 hari Alah. Hari ni dah dapat perkaran tu ini. 2-3 hari lepas tu keluar berita Gus Dur meninggal. Begitu juga Tun Ghaffar Baba. Dia datang 2 orang, masa tu 2 orang. Dia tanya nak pergi mana? Nak pergi Kuala Pilah. Ya ke? Sebab saya tahulah memang ada orang yang meninggal lah. Ya ke? Jadi saya pun fikir lah, Kuala Pilah. Saya ingat Yang Tuan lah masa tu. Sebab masa tu Yang Tuan pun tak pun sihat kan. 2 hari lepas tu dia meninggal ke apa-apa. Saya cakap, apa tak kena-mena ni. Apa-apa. Saya tahu dia ke apa-apa orang Melaka. Sekali keluar khabar tu. Dilahirkan Kuala Pilah. Betul lah. Mana saya tahu? Macam mana saya tahu?
Macam dan nak jadi apa yang mati banyak dekat crane jatuh kat Mekah. Saya dah cakap dah kat rumah saya cukup takut kalau saya cakap. Kalau beritahu tu, alah, ada usaha bah, jangan cakap bah, dia cakap. Tapi kadang-kadang tak ada yang kena cakap. Jadi, bukan sekali, 2-3 kali kot kat Mekah tu. Jadi, ada berita-berita gaib yang sampai. Ada orang-orang yang nampak alam gaib. Yang tak ada. Tu tengok kadang-kadang budak-budak. Tengok dekat YouTube tu, ada budak tu, dia cakap nampak tu, nampak. High time. It's high time. Ada orang-orang yang boleh nampak. Tapi bila orang yang tak nampak tu jangan cakap cerita lah. Jangan kau nak cerita lebih tu tak ada ni tak ada. Sebab kau tak tahu. Kau tak nampak. Ini adalah, ini bukan punya guru saya tak. Saya tak pernah berguru pun. Benda ni datang sendiri. Seperti yang saya cerita dalam YouTube sebelum ni. Macam mana dia datang, alif besar, alif kecil. Saya pun tak tahu apa alif besar, alif kecil. Lepas main Jumaat. Dengan ribut dia, habis rumah saya berterabur. Sampai grup Shah Alam pula datang. Cari kat mana benda dia turun. Mana dia tahu? Netizen tu dapat dia juga jumpa saya. Itu yang dia panggil ajal maut jodoh pertemuan. Saya tak kenal orang ni. Tiba-tiba dapat grup-grup ni. Dia pasang kaki jumpa. Jadi kalau kita tidak tahu cerita perjalanan ni, jangan sentuh lah. You sentuh bab, you mengaji Quran. Kalau you cerita hadis, you ceritalah hadis tu. Ceritalah. Janganlah kau nak react orang tu cerita-cerita. Bila kau nak quote hadis tu, tentukan hadis tu betul. Kalau tak betul nanti akan jadi fitnah pada Rasul. Itu yang kita kena ingat. Banyak lagi saya nak cerita, tapi tak apalah, bateri pun dah beri signal. Tak apalah, saya cakap insyaAllah saya akan sambung lagi. Sebenarnya malah nak cerita banyak kan. Tapi tengok keadaan macam ni pasal garpu tala ni pun satu. Kalau ulama' dulu cakap apa perbuatan tu semua haram, dia cakap. Sekarang pun dia cakap haram. Fatwa pun keluar. You just imagine ada Singapore punya Chinese. Budak Cina tu. Dia Kristian. Dia dah belajar semua. Dia dah tak yakin dengan Jesus. Dia jadi atheist. Bila jadi atheist, dia dah tak percaya pada Tuhan. Sekali nenek dia balik, meninggal. Dia kat Australia. Balik kat Singapura. Okey. Dia lah atheist, tak percaya Tuhan. Sampai semasa dia kerja, jumpa budak Melayu. Dia pun jiwa kosong. Dia nak cari Tuhan sebenar. Dia pergi Majlis Agama Islam Singapura. Dia pergi tanya-tanya soalan. Okey, dia balik. Dia tak puas hati. Persoalan tu banyak dalam diri dia. Macam-macam persoalan diri dia. Then, dia mimpi 2 hari. Mimpi ketiga, dia tak puas hati. Sekejap, minum aja ya. Dia dah mimpi. Lepas tu, dia nak puaskan hati dia. Ada nama dia, Firdaus Shah. Apa nama? Syarul lah. Nah. Lepas tu, dia ambil Bible 1, Al-Quran 1. Okey? Dia tanya. Minta pada Tuhan. Bagi dia petunjuk, bagi dia jalan yang benar. Sebab dia nak. Dia buka Bible. 3 kali dia buka Bible, tidak dapat jawapan. Cerita-cerita yang tak kena-mengena dengan permintaan dia. Then, dia bertanya lagi. Dia punya tu heran, dia bertanya, ya Allah. Dia cakap, oh God. Dia tak cakap Allah. Dia, oh God. Dia, tunjuklah aku kebenaran. Tunjuk aku jalan yang benar. Dia buka 1. Dia buka. Dia dapat jawapan tu kena dengan apa yang dia minta.
Dia tutup. Dia tak puas hati. Dia cakap mungkin coincident. Dia tutup. Dia buka sekali lagi. Dia buka sekali, dia sambung dengan ayat cerita tu. I mean, bila dia tengok, yes. Bagi dia, Tuhan dah jawab dia punya pertanyaan. The next day dia pergi Majlis Agama Islam Singapura. Dia convert to Islam. Dia ambil Islam sebagai Tuhan, sebagai agama dia. Dia ambil Allah sebagai Tuhan dia. Kepada ustaz-ustaz yang cakap-cakap yang ni ada haram, cuba you fikir, apa kategori budak syarat tu? Dia buat macam tu, dia masuk Islam. Adakah dia haram? Kalau ikut nas-nas yang kau cerita tu, benda tu ada haram. Sekarang ni dia dapat petunjuk daripada Tuhan, dan dia ambil Islam sebagai agama dia. Sekarang dia dah pandai, hebat. Adakah dia haram? Sebab kau suka kata-kata haram macam tu. Nama budak tu Firdaus Chia. Sekarang ni dah masuk tahun berapa? Tahun ke-8 kot. Islam. Dia kahwin budak Islam pun. Now become preacher tak? Dia sekarang dah jadi pendakwah. Adakah kau nak cakap perbuatan itu haram? Sebab dia dapat petunjuk. Dia ambil Allah sebagai Tuhan. Dan ambil Islam sebagai agama dia. Adakah kau nak katakan perbuatan dia itu haram? Dia jawab sendirilah. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.